Soalan esei 4. Dengan bantuan raja. Okey, nanti kita kena sediakan raja. Jelaskan penyesuaian. Okey, penyesuaian dekat sini dia adalah proses penyesuaian lah. Maksudnya dia nak tengok dari segi jangka pendek. Okey, dan penyesuaian dia ke jangka panjang nanti. Okey, sekarang kita cuba tengok yang akan berlaku dalam jangka panjang. Seperti apa yang mention tadi tu. Bagi firma persaingan sempurna. So yang ini adalah kaji bagi struktur pasaran PPS lah. Apabila memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Kan tadi Miss kata ada jangka pendek, ada jangka panjang kan? Sebab itu adalah berkaitan dengan penyesuaian. Okey, dan sekarang dia pun sudah beritahu bahawa dalam jangka pendek dia memperoleh untung lebih normal. Okey, jadi Miss pun catat dulu untung lebih normal. Okey, sekarang soalan saya. PPS dalam jangka panjang, apakah jenis keuntungan yang diperoleh? Amira? Untung normal. Okey, ya. Dia adalah memperoleh untung normal. Kenapa kita kata PPS dalam jangka panjang dia adalah memperoleh untung normal? Sarah? Akibat kebebasan keluar masuk firma dalam pasaran. Okay, thank you. So itulah kata kunci dia. Disebabkan kebebasan keluar masuk firma. Okay. Jadi sekarang apa yang Miss catat dekat sini, maksudnya benda ini nanti kita akan tulis ke dalam esei kita. Cuma sekarang saya nak fokus pasal raja dulu. Okey, jadi raja yang Miss sediakan, kita akan buat dua raja yang berlainan. Satu adalah berkenaan dengan pasaran dan lagi satu adalah berkaitan dengan firma. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan cara kita nak sediakan raja dia. Okey, dua raja ya. Okey, jadi yang ini, yang sebelah sini punya ini adalah pasaran. Yang sebelah sini punya ini adalah firma. Okey, jadi pasaran seperti biasalah yang kita belajar kat bab 2, sini P kurungan RM asalan dan ini Q kurungan unit. Kalau untuk firma, firma ini adalah firma dalam pasaran persaingan sempurna. Jadi C, P, R kurungan RM. Ini asalan dan sini Q kurungan unit. Okey, sekarang Miss nak tanya. Dalam pasaran, terdiri daripada kelo apa? Umaira? Kelo permintaan. Kelo permintaan sahaja ke? Dan penawaran. Okey, thank you. Jadi kelo permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi kita labelkan T kosong. Dan kelo penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan, S kosong. Ini titik keseimbangan I kosong. Harga keseimbangan P kosong. Dan kuantiti keseimbangan Q kosong. Jadi sekarang apa yang sudah kita tunjuk dekat sini, kita kena tahu macam mana huraikan. Jadi ini adalah keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan pasaran. Kan ada kosong kan? Okey. Jadi bermaksud peringkat yang pertama itu adalah keseimbangan pasaran yang asal. Jadi itu yang kita perlu huraikan. Okey. Tolong saya huraikan keseimbangan pasaran yang asal ini. Liana. Keseimbangan pasaran pada titik I apabila tercapai pada titik I kosong. Sekali lagi. Keseimbangan pasaran tercapai pada titik I kosong apabila kelok penawaran bersilang dengan kelok permintaan. Penawaran S kosong. S kosong bersilang dengan D kosong pada tingkat harga P kosong. Dan Q kosong. Dan apa Q kosong? Kuantiti. Yes, okay. Kalau boleh mention harga keseimbangan P kosong, kuantiti keseimbangan Q kosong. Ingat keseimbangan yang kita tunjuk dekat sini adalah keseimbangan pasaran. Okay, baik anda fokus. Okay, seterusnya. Apakah peranan firma dalam PPS? Izatu?
Penerima harga. Okey, jadi dia akan menerima harga yang telah tetapkan di pasaran iaitu P0. Jadi kita pun buat dotted line lah. P0. Okey, so untuk peringkat yang kedua, kita huraikan firma sebagai penerima harga. Dia akan terima harga yang telah ditetapkan di pasaran iaitu P0. Dengan demikian, kita kata bahawa kelok permintaan dia adalah bersifat anjal sempurna. Okey. Dan kelok permintaan bersifat anjal sempurna. Apakah syarat PPS? Di mana AR kosong sama dengan MR kosong sama dengan D kosong. Sama dengan? Permintaan kosong. Yes, thank you. Okey, jadi sekarang kita nampaklah terbitlah kelok permintaan yang bersifat anjal sempurna di mana AR kosong sama dengan MR kosong sama dengan DD kosong. Itu akan jadi peringkat yang kedua. Jadi untuk peringkat yang kedua, okey Miss nak anda huraikan anda mula firma sebagai penerima harga akan apa? Okey, Syami tolong Miss huraikan peringkat yang kedua ini yang berkaitan dengan penerima harga, silakan. Firma sebagai penerima harga menerima harga yang ditetapkan iaitu P0. Okey, maka terbitlah kelok permintaan yang bersifat anjal sempurna. Di mana AR kosong sama dengan MR kosong sama dengan DD kosong. Okey, thank you. Itu adalah huraian bagi peringkat yang kedua. Tepat sekali. Okey, seterusnya dekat sini kita adalah firma kan? Jadi pun sama kita nak cari keseimbangan firma dan kita tahu bahawa keseimbangan firma itu kita boleh kaji melalui pendekatan TRTC dan juga MRMC. Untuk maklumat anda, disebabkan dekat sini kita ada MR, jadi maksudnya kita akan kaji melalui pendekatan MRMC. Soalan saya, apakah syarat keseimbangan kalau saya nak kaji melalui pendekatan MRMC? Kelok MR sama dengan MC. Okey, jadi bermaksud saya akan buat kelok MC. Okey, kalau nak buat kelok MC tu kan biasa kita buat tengah-tengah kat sini kan? Okey, memang tak salah. Tetapi untuk kali ini, kita tak boleh buat besar-besar dekat tengah-tengah. Sebab kita tengah kaji penyesuaian yang ini. Bermaksud dalam raja di sebelah sini nanti, yang ini, kita kena masukkan yang berkaitan dengan jangka pendek dengan jangka panjang sekali. Maka kelok MC kita buat yang kecil-kecil saja, yang mini size punya. Yang ini, MC. Dan ini MC yang asal. Okey, dan disebabkan kita nak kaji pasal jangka panjang dengan jangka pendek, jadi jangka pendek punya kita akan gantikan S, iaitu short marginal cost. Jadi keseimbangan firma tercapai apabila MC bersilang dengan MR, MC kosong jadi ini titik keseimbangan. Kita pun labelkanlah E kosong. Okey, kuantiti keseimbangan firma adalah Q kosong. Okey, untuk peringkat yang ketiga ini, dia macam tadi kita pun huraikan keseimbangan, tetapi kali ini kita cuba tengok, tadi ini pasaran kan? Ini sudah jadi firma. Okey, jadi sekarang saya akan huraikan yang ini, keseimbangan firma yang asal. Okey, jadi macam mana kita nak huraikan peringkat ini? Patli? Sila huraikan. Keseimbangan firma yang asal pada titik E kosong tercapai apabila SMC kosong bersilang dengan MR kosong pada harga keseimbangan P kosong dan kuantiti keseimbangan Q kosong. Okay, good. Itulah huraian dia. Tepat sekali. Okay, seterusnya kita nak kaji pasal TR dia berapa. Okay, dan kita cuba tengok raja sini. TR dia boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? Kosong, P kosong, E kosong, Q kosong. Okay, thank you. So, Miss pun catatlah. Kosong, P kosong, E kosong, Q kosong. Okay, itu adalah jumlah hasil yang diperoleh oleh firma. Okay, sekarang kita nak lakar kilo AC. Okay, untuk maklumat pelajar,
Kita sekarang nak kaji pasal untung lebih normal sebab soalan dia sudah tekankan jangka pendek dapat untung lebih normal. Maka benda ini ada kaitan dengan AR dan juga AC. Sekarang Miss nak tanya, apakah hubungan antara AR dengan AC? Wadina? AR lebih besar daripada AC. Okay, thank you. AR lebih besar AC. So sekarang kita cuba tengok AR kita dekat sini, AR kosong. So bermaksud AC kita akan berada di atas ke ataupun berada di bawah? Ya, Wadina sambung? AC berada di bawah MR. Di bawah apa? MR. Kita tengok AR ya, hubungan AR dengan AC ya. Tapi samalah sebab dia sama AR sama dengan AR. Okay, so sekarang dia akan berada di bawah dia. Jadi pastikan sentuh MC itu titik minimum dan kemudian dia naik. Okay, jadi sekarang Miss akan sediakan kelok AC itu. Pastikan ini titik minimum naik. Titik minimum kita berada di sini. Okay, kalau tak nampak lah saya besarkan sikit. Okay, jadi ini kita pun labelkan ini adalah SAC kosong. Okay, kemudian ingat jangan tertarik titik minimum ini kat bawah ya. Okay, kita akan balik kepada keseimbangan kita E kosong kat sini. Sentuh AC, inilah dia. Kita buat total line. Tengok titik minimum saya berada di bawah. Nampak? Okay, total line saya berada di atas. Okay, jadi sekarang saya nak tanya. TC, okay, sebab sudah ada TR, kan kita kena ada TC kan? Jadi sekarang Miss nak tanya, TC itu yang ada pun saya kata jumlah kos yang ditanggung oleh firma boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? Wan Amirul Haikal? O, A, B, Q kosong. Okay, good. Thank you. Jadi O, A, B, Q kosong. Ya, itu adalah jumlah kos. Okay, seterusnya, sebab kan tadi, kan soalan tadi, dia sudah bagi tahu bahawa itu adalah untung lebih normal. So, nanti saya nak anda bagi tahu saya untung lebih normal itu berapa dan pastikan TR adalah melebihi TC. Okay, kita double check. TR O P kosong E kosong Q kosong. TC kita O A B Q kosong. Betul. TR melebihi TC. Sebanyak berapa tu? Okay, Suhaila? Ya, Miss. A P kosong, E kosong, B. Okay. So A, P kosong, E kosong, B. Okay, jadi sekarang kita nak tengok macam mana kita nak huraikan TR, TC dengan untung lebih normal ini. Okay, selepas yang cerita pasal keseimbangan firma kan. Okay, kita sambung yang ini. Mula dengan jumlah hasil dulu. Suhaila huraikan jumlah hasil yang diperoleh. Jumlah hasil yang diperoleh oleh firma ialah sebanyak A P kosong, E kosong, O P kosong, E kosong, Q kosong. Jumlah kos pula boleh ditunjukkan oleh titik. Okay, kejap Kalau boleh kita guna ayat yang lengkap sikit. Kita kata manakala jumlah kos yang ditanggung. Okay, guna perkataan yang ditanggung. Suhaila silakan. Jumlah kos yang ditanggung oleh firma pula boleh ditunjukkan oleh titik kosong. Kawasan, bukan titik, iaitu kawasan. Kawasan kosong A B Q kosong. Okay, maka firma memperolehi untung lebih normal sebanyak A P kosong E kosong B. Kerana TR lebih besar daripada TC. Yes, good. Okay, thank you Suhaila. Dan bahagian ini sebenarnya kita telah belajar pada 2 minggu lepas punya. Kita nak tengok hubungan TR, TC, lepas tu tentukan keuntungan dia. Huraian dia sebenarnya sama sahaja. Okey, sekarang kita sambung peringkat yang keempat. Kita dapati bahawa firma memperoleh untung lebih normal. Dan apa yang akan berlaku? Okey, yang berlaku ini, kita akan kait dengan ciri dia. Okey, Go. Sila beritahu saya untung lebih normal ini menyebabkan apa? Menarik firma lain untuk masuk ke dalam pasaran. Okey, sambung. Jadi apa yang berlaku? Oleh itu, penawaran pasaran akan meningkat. Okey, lepas itu? Dan kelok penawaran
beralih ke kanan dari S0 ke S1. Okay, thank you Ko. Jadi sekarang anda pun bagi tahulah untuk lebih normal yang dinikmati menyebabkan prima masuk. Kalau prima masuk, bilangan prima bertambah kan? Bab 2 anda sudah belajar punya. Kalau bilangan prima anda boleh tambah dekat sini ya. Bilangan prima yang bertambah itu menyebabkan penawaran bertambah, maka kilok penawaran pun beralih ke kanan. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilok penawaran yang beralih ke sebelah kanan. Saya guna pen yang berwarna biru lah supaya anda nampak beza dia. Okey, kilok S beralih ke kanan. S1 dan tunjuk anak panah. Itu saja. Okey, dan pastikan dia adalah selari lah. Okey, itu adalah huraian bagi yang keempat. Okey, seterusnya. Selepas anda tunjukkan peralihan kilok tersebut, seperti biasa kita akan tentukan titik keseimbangan prima. Okey, yang ini dia I1, P1 dan sini Q1. Okey, jadi selepas kita buat benda yang baru, anda kena tahu macam mana kita nak huraikan. Jadi tengok ini keseimbangan pasaran yang baharu. Okey, jadi peringkat yang kelima, keseimbangan pasaran baharu. Okey, tengok tadi peringkat pertama keseimbangan pasaran asal kan? Sekarang kita sebenarnya kita akan ikut balik flow yang sedemikian. Cuma tadi yang asal sekarang jadi yang baru. Okey, so sekarang sila huraikan keseimbangan pasaran yang baharu. Ainu? Keseimbangan pasaran baharu tercapai pada titik I1 apabila kelok permintaan D0 bersilang dengan kelok penawaran S1. Kelok penawaran baharu S1. Kelok penawaran baharu S1 pada harga keseimbangan baharu P1 dan kuantiti keseimbangan baharu Q1. Okay, thank you. Itulah jawapan dia. So, apa yang Ainu huraikan tadi itu, sila masukkan ke dalam keseimbangan pasaran baharu. Okay, seterusnya. Tengok yang ini, penerima harga. So, bermaksud memang prima sebagai penerima harga ataupun pengambil harga. Okay, jadi dia akan ambil harga sajalah yang telah ditetapkan di pasaran iaitu P1. Okay, dan kemudian kita dapat terbitkan kilok permintaan yang bersifat anjau sempurna. Okay, dan labelkan AR1 sama dengan MR1 sama dengan DD1. Okey, jadi cara nak huraikan untuk peringkat yang tadi penerima harga P0 kan. So sekarang yang ini pun sama, anda boleh guna penerima harga ataupun nak guna term yang baru pengambil harga pun boleh. Dan fokus tentang P1. Apa yang berlaku seterusnya? Okey, Fahli, sila huraikan peringkat ini. Ya, Miss. Penerima harga akan mengambil harga yang telah ditetapkan di pasaran iaitu P1. Maka terbitlah kelok permintaan yang bersifat anjar sempurna di mana AR1 bersamaan MR1 bersamaan D1. Okay, thank you. Itu adalah huraian bagi peringkat yang ke-6. Okay, seterusnya. Untuk peringkat yang seterusnya yang ke-7 ini, tengok sebenarnya sama. Kita juga nak cari keseimbangan prima, tetapi kali ini kita nak tentukan bukan lagi asal tetapi yang baharu. Okay, so at least you tahu keseimbangan prima baharu. Tercapai apabila. So bermaksud dekat sini, sekali lagi kita akan lakar kilok MC sebab keseimbangan tercapai apabila MC bersilang dengan MR kan. Okay. Jadi Miss akan tunjukkan nak lakar kilok ini sebenarnya saya nak bagi tahu MC kamu jangan terlalu jauh. Kalau boleh rapat sikit dengan bahagian sini. Okay, so sekarang Miss akan sediakan kilok MC. Okay, dan labelkan ini SMC1. Okay, pastikan dia mesti ada bersilang dengan MR. MC bersilang dengan MR. Okay, ini titik keseimbangan yang baharu. Dan labelkan ini adalah I1. Kuantiti keseimbangan Q1. Okey, jadi sekarang
Sila huraikan keseimbangan firma baharu. Izatu? Keseimbangan pasaran baharu. Bukan pasaran, tengok ini adalah firma. Sekali lagi. Keseimbangan firma baharu dicapai pada titik apabila kalau SMC bersilang dengan SMC 1 bersilang dengan MR1 pada tingkat harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan P1. Okay, thank you. So itulah dia. So betul lah huraian dia bagi keseimbangan firma baharu. Dan seterusnya, okay, cuba tengok tadi. Kan kita tentukan TR, TC. So bermaksud step yang seterusnya pun sama. Kita akan tentukan TR, kita akan tentukan TC dan nanti kita akan tentukan dari segi keuntungan. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok soalan dia. Okay, jangka panjang. Sebab penyesuaian sekarang yang saya tunjukkan adalah berkaitan dengan jangka panjang di mana kita dapati bahawa dia dapat untung normal kan? Okay, apakah hubungan antara AR dengan AC? Umaira? AR sama dengan AC. Okay, thank you. So sekarang kita akan lakar kilo AC yang baru dan pastikan dia adalah sama dengan AR. Okay, kita fokus apa kilo yang berwarna biru Jadi AR yang Miss tunjukkan tadi itu adalah AR1. Pastikan AC kita sama dengan titik ini. Which means this is the minimum point of AC. Okay, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo AC tu. Nah, ini je. Okay, buat mini size punya. SAC1. Okay, dan sekarang daripada kilo SAC1 yang telah disediakan ini, sila tentukan TR dia. Sarah? O, P1, I1, Q1. Bagaimana pula dengan TC, Sarah? O, P1, I1, Q1. Okay, so sekarang kita pun tulislah. O, P1, I1, Q1. Ini pun sama, O, P1, I1, Q1. Jadi untung apa yang diperoleh dan apakah hubungan antara TR dengan TC ini? Okey, sila huraikan perenggan ini. Wadina? Jumlah hasil dapat ditunjukkan dalam kawasan O. Kita pergi ayat yang penuh. Jumlah hasil yang diperoleh firma boleh ditunjukkan. Sekali lagi. Jumlah hasil yang diperoleh firma boleh ditunjukkan di kawasan O, P1, I1, Q1. Manakala jumlah kos yang diperoleh oleh firma boleh ditunjukkan. Jumlah kos bukan diperoleh, jumlah kos di apa? Ditanggung. Ditanggung, okey. Ditanggung. Boleh ditunjukkan di kawasan O, P1, I1, Q1. Maka firma akan memperoleh untung normal. Okay, kerana TR sama dengan TC. Okay, thank you. So TR sama dengan TC. Jadi sekarang daripada rajang ini kita dapati bahawa firma memperoleh untung normal. Okay, kan tadi saya kata soalan kita nak kaji pasal jangka panjang kan? Okay, tengok yang ini jangka panjang. So far dalam kelo kita hanya nampak semua yang berkaitan dengan S sahaja. Kalau nak jangka panjang mesti ada L. Okay, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo LAC dulu. Okay, sekarang cuba tengok LAC kita. Tadi kata dia dapat untung normal kan? So untung normal itu bermaksud dia akan melalui titik sini. Okay, titik ini I1 kat sini dia akan jadi titik minimum bagi LAC. Okay, LAC dia juga berbentuk U. Dia turun macam ni, dia turun sentuh titik minimum kemudian dia naik. Okay, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo LAC dia. Okay, dan kemudian capai titik minimum dan kemudian dia meninggal. Okay, labelkan ini adalah LAC. Okay, dan satu perkara yang saya nak anda kena pastikan, okay, anda boleh nampak SAC kosong punya titik minimum. Kan tadi saya akan ada buat dot kan, kat sini kan. Anda boleh nampak
kelok saya yang bergaris yang berwarna hijau ini iaitu kelok LAC, dia tak sentuh dia pun. Okey, dia titik minimum ini berada di dalam. Bermaksud apabila LAC menurun, dia hanya bertangent dengan SAC yang menurun sahaja. Tengok minimum dia berada di dalam. Okey, titik minimum SAC 0 tu. Tak sentuh dia. Lepas tu sampai sini, ini minimum point, kemudian dia meningkat semula. Okey, jadi itu adalah kelok LAC. Okey, selepas kita lakar kelok LAC, jangan lupa you tengok SAC kamu kan ada SMC kan? Okey, bermaksud sekarang kita nak lakar LMC juga. Untuk maklumat anda, LMC ini dia juga melalui titik ini. Okey, tetapi dia akan jadi lebih landai. Saya guna pen yang berwarna lain supaya anda boleh nampak. Lebih landai itu bermaksud dia akan lebih landai lah berbanding dengan SMC 1. Okay, so warna biru ini SMC 1 punya. Kalau lebih landai, bermaksud sebelum E1 dia berada di depan. Selepas selepas E1 ini, okay, dia akan berada di belakang dia. Okay, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kelok LMC. Okay, tengok ini berada di depan di depan SMC 1. Di depan dia. Melalui titik minimum, lepas tu dia akan meningkat, pastikan dia berada di belakang SMC 1. Okey, labelkan ini LMC. Okey, saya tebalkan kelok LMC itu. Okey, ini dia. Okey, kalau anda banding dengan SMC, saya juga tebalkanlah kelok SMC itu. Okay, jadi anda boleh nampak sebelum E1, LMC berada di depan dan selepas E1, LMC berada di belakang. Jadi kalau anda berjaya sediakan kelok sedemikian, barulah kira raja anda adalah lengkap dan juga tepat. Okay, so raja ini bukan senang, kena banyak kali praktis. Okay, sekarang kita nak sambung perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir ini, dia mesti berkaitan dengan jangka panjang. Jadi apakah maklumat yang saya nak anda bagi? First, you bagi tahu saya, PPS dalam jangka panjang menikmati untung apa? Okey, dan alasan. Kenapa you kata demikian? Okey, tadi kita sudah bincang punya. Untung apa dan apakah alasan anda? Dan kemudian, anda juga kena beritahu saya, dia kena melalui titik apa? Titik ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada syarat keseimbangan lah. Dan syarat keseimbangan ini adalah merujuk syarat keseimbangan PPS dalam jangka panjang. Sebab sekarang kita tengah fokus berkaitan dengan jangka panjang. Okey, sekarang saya akan tanya satu-satu dulu. Dalam jangka panjang, PPS menikmati untung apa? E1? Untung normal. Okey, so nanti jawapan kamu mesti ada kaitan dengan untung normal. Kenapa you kata dia dapat untung normal? Wan Amirul Haikal? Sebab kebebasan keluar masuk firma. Okey. Tengok yang warna biru itu adalah jawapan anda. Kebebasan keluar masuk. Dan sekarang, titik itu, kan tadi saya kata, dia merujuk syarat keseimbangan PPS dalam jangka panjang. Bermaksud, anda sekarang tengok semula E1 ini. Tengok ada apa kelok yang melalui dia. Okey, go. P1 Okay, sama dengan AR1 sama dengan MR1 sama dengan DD1. Okey, kejap Go. So apa yang Go bagi yang ini P1, AR1, MR1, DD1, kelok yang berwarna biru ini. Lagi Go. Sama dengan SMC1 Ya, ada SMC1. sama dengan SAC1 Okey. Lagi sama dengan LMC LMC ya yang berwarna merah. Ada lagi? dan sama dengan LAC. Yes, LAC. Ada lagi Go. Tak ada. Yes, itulah dia. Nampak panjang sekali. Okey, tetapi benda ini sebenarnya anda tak perlu huraikan pun. Anda hanya perlu tengok semula raja anda dan kemudian anda tengoklah
dia melalui titik E1 ini ada kilo apa yang melalui dia. Okey, jadi untuk perenggan yang terakhir ini anda pun beritahu. Okey, dalam prima dalam pasaran persaingan sempurna adalah memperoleh untung normal dalam jangka panjang akibat kebebasan keluar masuk prima ke dalam pasaran. Di mana syarat keseimbangan dia adalah tulis yang ini. Tulis macam ini saja. So selesailah. Okey, bagi soalan esei ini. So pastikan anda dapat sediakan raja sedemikian. Okey, tadi apa yang Miss highlight itu terutamanya lah titik minimum ini jangan sentuh dia. Okey, dan huraikan ikut secara apa yang Miss ajarlah dan ini adalah rangka jawapan dia. Okey, sehingga 8 peringkat. Okey, tetapi untuk maklumat anda, sebenarnya Miss buat panjang ini sebenarnya Miss adalah ajar penuh lah. Okey, tetapi kalau anda tengok mungkin ada buku rujukan lain ke dia buat secara ringkas sahaja. Kena tengok pengagihan markah itu berapa. Okey. Jadi itulah keseluruhan bagi soalan esei 4. So selesailah perbincangan kita bagi soalan tersebut.